like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. A few moments later. Ada motosikal. Motosikal apa ni? Orang Johor. Harga 2,500. Ini motosikal apa? Motosikal. Klasik. Cafe. Tak tahu motor apa lah. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam Mak Jepun Channel. Pada hari ini saya berada di Pesada Johor untuk program Majlis Perasmian Program Jelajah Oris TVET 2022 yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Awang bin Hassan Timbalan, Menteri Sumber Manusia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini untuk kebaikan bersama. Kepada yang telah subscribe, saya ucapkan berbanyak terima kasih. Saksikan paparan yang disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Yang dihormati Syed Nur Azam bin Yusuf, Ketua Penolong Pengarah TVET Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Yang berusaha Syed Muhammad Alias bin Samad, Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Yang dihormati pengetua-pengetua sekolah menengah berasaskan TVET bagi negeri Johor, para peserta tetamu guru-guru kaunseling untuk seluruh sekolah negeri Johor. Tidak lupa yang berusaha para penceramah jemputan kita pada hari ini, barisan pengurusan pegawai Jabatan Pembangunan Kemahiran, barisan pengurusan pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Johor, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya maka kita dapat berhimpun pada pagi yang mulia ini di tempat yang indah ini untuk menghadiri satu program yang taklimat bersama guru kaunseling untuk seluruh negeri Johor bersempena dengan program Outreach Jelajah TVET tahun 2022. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih saya ucapkan khususnya kepada Jabatan Pendidikan Negeri Johor kerana sudi bekerjasama dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Selatan khususnya dalam memberi keizinan kepada semua pengetua-pengetua sekolah berasaskan TVET ataupun kita panggil PBMA dan juga guru-guru kaunseling sekolah-sekolah menengah di seluruh negeri Johor untuk hadir dalam program pada hari ini. Saya sendiri sedia maklum bahawa tuan-tuan, puan-puan dalam keadaan ini sedang sibuk
dengan minggu peperiksaan dan juga aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tugas hakiki. Namun atas kepentingan jabatan, khususnya ke arah memperkasakan program TVET di sekolah-sekolah, tuan-tuan dan puan-puan telah sanggup meluangkan masa untuk hadir dalam program pada hari ini. Jutaan terima kasih dan sabas diucapkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebagai warga pendidik, tuan-tuan adalah diharapkan dengan menghadiri program pada hari ini tidak akan sia-sia dan akan mendapat maklumat-maklumat yang disampaikan nanti untuk membantu dalam memberi penerangan ataupun memberi panduan dan nasihat kepada anak-anak didik kita tentang laluan-laluan kerjaya pelajar-pelajar sekolah, khususnya dalam bidang TVET, dan juga memahami dengan lebih lanjut tentang peranan Jabatan Pembangunan Kemahiran sebagai satu agensi akreditasi TVET yang bertindak untuk pelaksanaan pertauliahan di seluruh negara. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dengan program pada hari ini sedikit banyak hasilnya akan menambahkan pengetahuan dan juga keupayaan dalam tuan-tuan menyebarluaskan maklumat berkaitan latihan TVET ini, khususnya kepada pelajar-pelajar sekolah maupun kepada para ibu bapa dan pihak masyarakat. Hadirin yang saya hormati sekalian, program TVET bersama guru-guru kaunseling ini merupakan salah satu program tahunan yang dirancang oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Selatan. Namun, memandangkan pejabat ini dipertanggungjawabkan untuk operasi di 3 buah negeri, yaitu selain Johor adalah juga Melaka dan Negeri Sembilan, maka pelaksanaan program ini kita laksanakan secara penggiliran. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada tahun ini adalah giliran untuk guru-guru kaunseling di negeri Johor. Platform ini dirasakan sangat sesuai untuk dijadikan medium pertambahan ilmu dan juga pengetahuan di antara kedua-dua jabatan, sama ada Jabatan Pembangunan Kemahiran itu sendiri maupun kepada Jabatan Pendidikan di negeri-negeri, dalam rangka usaha untuk mempertingkatkan keupayaan menyampaikan dan menyebarluaskan maklumat laluan kerjaya kepada para pelajar sekolah khususnya dan masyarakat amnya. Jabatan berharap tuan-tuan dan puan-puan boleh menjadi duta kepada agensi-agensi peneraju TVET di seluruh negara dalam mempromosikan latihan kemahiran di institusi ataupun di sekolah masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada masa ini juga, sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, libat urus institusi TVET adalah merangkumi pelbagai kementerian, agensi, sama ada di peringkat persekutuan ataupun negeri, bahkan juga ada dilaksanakan oleh pihak-pihak swasta. Kurang daripada itu, dalam pelaksanaan yang nampaknya agak kurang bersepadu ini, sedikit sebanyak telah menyukarkan atau menyulitkan para pelajar untuk membuat pemilihan dan juga membuat keputusan memilih laluan kerjaya mereka dalam menceburkan diri di dalam bidang TVET. Oleh itu adalah diharapkan dengan program-program seumpama ini, yang mana maklumat-maklumat laluan kerjaya dalam bidang TVET ini kita sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, khususnya para guru kaunseling di seluruh negeri Johor ini. Tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat maklumat yang lebih jelas mengenai dengan ruang dan peluang para pelajar kita untuk menyambung pelajaran mereka dalam bidang TVET, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dapat berkongsi maklumat kepada pihak warga pelajar dan juga masyarakat amnya. Pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan juga akan turut disajikan dengan taklimat kemasukan pelajar-pelajar ke aliran TVET selepas mereka menamatkan persekolahan. Penceramah-penceramah yang dibawakan pada hari ini akan memberi maklumat berkaitan latihan dan perkongsian mengenai kemasukan pelajar ke institusi-institusi masing-masing, yang sedikit sebanyak akan membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk memberi gambaran bagaimanakah suasana pengajian aliran TVET dalam penceritaan tuan-tuan dan puan-puan kepada para pelajar nanti. Agensi-agensi yang diwakili oleh penceramah ini juga mengadakan pameran-pameran interaktif
yang mana pihak tuan-tuan dan puan-puan boleh berkomunikasi terus dengan mereka di samping melihat pencapaian mereka dalam bidang Tibet ini. Adalah diharapkan dengan perkongsian seumpama ini akan dapat memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya amat bersyukur kerana Kerajaan Negeri Johor juga amat komited dan menyambut baik dan turut serta menyokong aspirasi negara dalam menambah baik kualiti latihan berasaskan Tibet ini. Khususnya di negeri Johor ini, saya difahamkan terdapat lebih kurang 40 buah sekolah menengah berasaskan Tibet, iaitu PBMA, dan kebanyakan berjaya yang lebih cemerlang, insya-Allah. Alhamdulillah, atas masuk ini Jabatan Pembangunan Kemahiran sekali lagi telah diberi kepercayaan untuk terlibat secara langsung sebagai jawatan kuasa teknikal dalam menjayakan pertandingan kemahiran ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Unit Strategi Penalisan Johor di atas kepercayaan ini, dan juga secara tidak langsung kepada Jabatan Pendidikan Negeri Johor, yang mana rata-rata peserta-peserta yang akan terlibat dalam program pertandingan kemahiran dia di Johor ini adalah juga di antara kalangan pelajar-pelajar sekolah dan juga pelajar-pelajar lepasan sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai akhir kata, saya menyimpulkan bicara saya pada hari ini. Saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan semua untuk terus sama-sama menyokong aspirasi negara ke arah negara maju dengan mencapai sekurang-kurangnya 55% sumber tenaga manusia mahir menjelang tahun 2030. Saya mohon maaf atas segala salah dan silap. Akhir kata saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Majlis melaksanakan ucapan terima kasih kepada Berusaha Encik Muhammad Musa atas ucapan al-wali itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua ni. Yang dihormati Tuan Haji Musa, sahabat saya, pengarah JPK Wilayah, Tuan Nur Azhar daripada JPN di Puan Nur Fatihah, PPD Sebidang. Saya Abdul Halim. Tadi tuan sebut nama saya. Saya ni dah lama tak ceramah ni. Orang nak pencin. Diorang kata bagi peluang Encik Alim bagi ceramah sikit. Okeylah. Mungkin tak kenal saya lah. Saya daripada JPK HQ. HQ ni dia ada dua. Satu di Putrajaya, satu di Cyberjaya. Saya di Cyberjaya mengurus pertandingan kemahiran, World Skill Malaysia Belia, World Skill Malaysia Pengajar, Junior Skill, ASEAN Skill, Asia Skill dan World Skill. Itu aja saya. Tapi diberi peluang untuk bagi ceramah, alhamdulillah boleh. Sebab saya orang lama lah, bertugas di JPK bermula 2008 sampai sekarang lah, sehingga pencin. Sebelum ni saya pun cikgu, tapi cikgu kemahiran, bukan cikgu akademik, bukan cikgu sekolah. Cikgu kemahiran ni dia talk about kemahiran. Okey, ini kita nak bincang pasal JPK lah. Mungkin tuan-tuan, saya dah banyak ceramah. Saya pertama kali saya tanya, kenal tak JPK? Banyak orang tak kenal, kerana JPK ni nama baru, jabatan baru lah. Baru tak baru pun dah lama. Tapi bila saya sebut MLBK, Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan, cikgu-cikgu tahu. Sebab logo JPK ni dia ada huruf M. Pernah tengok huruf M tu dah? Tuan-tuan pernah tengok lah? Kalau kat situ swasta ataupun kerajaan dia tulis M besar lah. Maksudnya MLBK. Itu logo kita. Jadi logo tu kita pakai daripada dulu sampai sekarang kita tak tukar. Walaupun JPK dah tukar nama lah. Dulu MLBK, sebelum MLBK adalah LLPPKK. Nama panjang dia orang kata lari lintang tukar, patah kaki kanan.
Tentulah dulu lama dulu, tapi kita tukar kepada LPK dan tukar kepada JPK lah. Kenapa kita tukar kepada JPK? Kerana kalau majlis dia tak sama seperti jabatan. Majlis ni tak boleh anggota terlalu ramai. Kita nak wujudkan jabat wilayah, 6 jabat wilayah seluruh Malaysia. Jadi atas nama majlis tak boleh, sebab majlis biasanya anggota tak ramai. Tapi bila tukar kepada jabatan, kita boleh tambah kapasiti staf untuk wilayah-wilayah. So kita ada 6 wilayah. Saya berkata saya tak nak buka slide, sebab slide ni dia mengantuk sikit. Jadi saya lebih suka bercerita. Tapi bercerita dekat crossroom pun saya tak suka. Saya suka berjalan. Nampak tuan-tuan nampak serius ni, saya risau ni. Janganlah serius sangat cikgu. Jangan serius sangat. Yang saya tahu cikgu-cikgu ni banyak cikgu kaunseling, guru besar pun ada, orang pakar-pakar besar lah. Okey. Jadi kita ada 6 wilayah. Tadi kita ada di Cyberjaya, di Putrajaya. Kita ada 6 wilayah untuk membantu negeri-negeri. Kita ada di utara, di wilayah utara di Pulau Pinang. Kita ada di tengah, di Subang. Kita ada di selatan, di Semirang. Dan kita ada di timur, di Terengganu. Sabah, memang di Sabah. Di KK dan Kuching, memang di Kuching lah. Di Sarawak, kita ada di Kuching. Jadi 6 jabat wilayah untuk membantu jabatan mengurus hal-hal berkaitan dengan jabatan. Apa tugas jabatan? Saya masuk slide. Kita tengok video, tengok video. Tengok video tu. Memacu perubahan dalam memastikan modal besar berkelanjutan perkara ini. Jabatan Pembangunan Kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia bertanggungjawab menulis, menggalang dan menjelajahi strategi dan program latihan kemahiran sejajar dengan kebutuhan industri serta perkembangan teknologi dan ekonomi negara. JPK telah diperkenalkan dengan Keputusan Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006. Di bawah akta ini, Majlis Pembangunan Kemahiran Kebangsaan (MPK) dibutuhkan dianggota oleh Komisi Pusat, agensi tiga dan wakil industri yang diperlukan oleh Timbalan Menteri Sumber Manusia. MPKK berfungsi sebagai platform penyelarasan PZM Malaysia serta merumuskan standard dalam pelaksanaan sistem persediaan pembangunan Malaysia (SPPM). National Occupational Skills Standard (NOS) merupakan dokumen yang menggariskan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang pekerja mahir di Malaysia bagi sesuatu bidang dan tahap pekerjaan. Pembangunan NOS adalah berasaskan keperluan pekerjaan mengikut struktur kerjaya sesuatu bidang yang dibangunkan oleh pakar industri dan pekerja mahir bagi memastikan pelaksanaan latihan kemahiran sentiasa selalu dengan kehendak industri dan perkembangan teknologi semasa. Persijinan Kemahiran Malaysia dilaksanakan melalui kaedah Pusat Pertauliah (PV), Sistem Latihan World National (SLEN), Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT), Badan Peneraju Industri (ILD) adalah rakan strategik antara industri dan JPK. Usaha sama ini meningkatkan penglibatan industri dalam persijinan kemahiran yang menjadi pemacu dalam pembangunan standard. Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (SIAS) berperanan bagi melahirkan tenaga pengajar berkemahiran tinggi melalui kursus-kursus reskilling dan upskilling
serta sijil pengajar vocational (VPO). E-profiling merupakan satu sistem pangkalan data bagi menganalisa jurang kompetensi pengajar TVET agar latihan yang tepat dan berstruktur dapat dilaksanakan untuk melahirkan tenaga pengajar berkemahiran, berpengetahuan, kompeten, berdisiplin dan responsif akan perubahan teknologi dan persekitaran. Pengajuan pertandingan World Skills Malaysia Belia dan World Skills Malaysia Pengajar peringkat kebangsaan adalah untuk mengukur kompetensi kemahiran dan memberi pemikiran melalui anugerah tangan emas Perdana Menteri. Pemenang berpotensi untuk mewakili negara ke ASEAN Skills Competition, World Skills Asia dan World Skills Competition. JPK akan terus berusaha untuk meningkatkan kualiti latihan TVET di Malaysia bagi memenuhi keperluan tenaga kerja industri dalam menempuh revolusi perindustrian 4.0 selaras dengan dasar kebangsaan mengenai industri 4.0 atau Industry 4. Mendepani cabaran perubahan dunia global, ketersediaan tenaga kerja berkemahiran tinggi adalah penting untuk menyokong peralihan industri ke arah teknologi tinggi, berintensifkan pengetahuan. JPK akan terus relevan sebagai peneraju dalam pembangunan sumber manusia mahir bertaraf hidup. Sebuah ringkas video. I think dengan melalui video tu rasanya tuan-tuan lebih maklum dan saya tak perlu go through slide, saya panjang. Saya sebut tadi dalam JPK fungsi tak bayar. Okey, apa peranan JPK? Salah satu peranan utama jabatan adalah membangunkan standard kemahiran kerjaan kebangsaan. Itu peranan utama JPK. Kerana kenapa kita bangunkan standard ni? Standard ni mengikut pekerjaan yang ada di negara, yang ada di Malaysia. Jadi kenapa kalau dia masuk alam pekerjaan, dia tak ada standard untuk nak gradekan gaji dia. Sebab tu di bawah jabatan kita buat berbagai kaedah how kita nak bagi sijil kepada setiap pekerja. Itu kita akan masukkan. Jadi kita dah bangunkan banyak standard pekerjaan. I think more than 3,000 standard. Semua jenis pekerjaan. Contoh, saya bagi contoh. Pemandu kenderaan awam. Dulu tak ada sijil. Sekarang ni pemandu kenderaan awam dah ada sijil. Sama ada pemandu kenderaan bas, pemandu teksi. Kita dah ada standard untuk setiap pemandu teksi. Jadi kenapa kita bangunkan benda tu? Kita nak pemandu teksi kita ada standard. Jadi boleh di secara adalah cara how kita nak develop negara. Bila ada standard, jadi dia mencerminkan pekerja yang ada di Malaysia. Jadi sebab tu kita bangunkan standard ni. Berdasarkan kepada pekerjaan dan disediakan. Standard ni pula dibangunkan oleh pakar dalam bidangnya. Kita tak bangun sendiri. Jabatan tak bangun standard ni sendiri. Nak bangunkan standard ni, kita bangunkan bersama dengan pakar-pakar tertentu. Semua bidang kita bangunkan macam tu. Bila dah dibangunkan oleh pakar-pakar ni, barulah kita duduk bersama dengan institusi untuk nak selaraskan di setiap institusi. Jadi standard yang kita bangunkan boleh diajar. Kita tak nak nanti institusi tak sama seperti yang industri bangunkan. Jadi kenapa bila kita buat benda tu, jadi benda ni kita dapat selaraskan untuk semua institusi kan. Kita ada kita bangun struktur bidang pekerjaan, ada apa benda ni telah dipersediakan ISO 9000/2015. Ini saya masukkan tadi. Okey, jadi penggunaan dia bila kita dah bangunkan standard ni akan diguna pakai untuk semua pusat latihan yang telah mendapat pengiktirafan daripada jabatan. Semua institusi latihan, contoh seperti bersama kita nanti kita ada daripada ILP, kita ada Giatmara, kita ada AKBN, kita ada College Committee, Politek, KB, College Vocational. College Vocational sekarang dah ambil kita punya SKM. Jadi institut ni menggunakan kita punya standard
untuk persijilkan pelajar. Selain daripada itu juga, standard ini digunakan untuk sistem latihan dual nasional. Jadi kita bangunkan juga standard untuk sistem latihan dual negara untuk membolehkan pekerja di industri mendapat sijil. Itu maksud dia. Dan kaedah-kaedah lain untuk dapatkan sijil adalah melalui kaedah PPT, Pencapaian Terdahulu. Jadi banyak pelajar pekerja kita yang tidak mempunyai sijil boleh dapat sijil melalui kaedah PPT. Memang kita galakkan. Memang setakat ni I think more than setahun lebih kurang 5 ke 10 ribu orang pekerja memperolehi sijil melalui kaedah PPT. Melalui kaedah PPT ya. Ada video tak? Ini adalah ujian untuk menentukan tahap kemahiran kerja semua kerja. Baik, baiklah. Apa tak kemahiran awak? Nak ambil nos? Benda ni dapat walaupun nilai tahap kemahiran. Mana walaupun ni? Untuk keterangan lanjut, sila layari www.bsd.gov.my. Jadi berkaitan dengan NOS 2021 session, semua standard pekerjaan memang kita dah bangunkan. Kebanyakan ini adalah contoh skill kita lah. Sijil kita sekarang ni kita ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 dan tahap 5. Tahap 1 6 bulan, tahap 2 6 bulan, tahap 3 setahun, tahap 4 setahun setengah dan tahap 5 setahun setengah. Jadi kalau setengah institut kalau masuk belajar ada yang terus buat tahap 1 dan 2, ada yang buat 1, 2, 3, ada yang buat 1, 2, 3, 4. Dan ada juga dia buat tahap 4 saja dan ada juga buat tahap 5 saja. Jadi bergantung kepada institut yang mohon persijilan daripada jabatan. Contoh kalau masuk institut IKBN, ada IKBN buat tahap 1, 2 dan 3. Masuk ETEK akan buat 1, 2, 3, 4 ataupun tahap 4. Semua ini akan diterangkan oleh agensi masing-masing lah. Jadi ada yang institut terus buat ke tahap yang lebih tinggi berdasarkan kepada kemampuan institut mohon kepada jabatan. Okay, tadi saya sebut tadi belajar, kaedah belajar satu dah melalui pusat bertauliah, melalui kaedah SDN dan melalui kaedah PPT lah untuk dapatkan sijil. Jadi kebanyakannya kalau lepas daripada SPM, kebanyakan pelajar akan masuk kepada pusat bertauliah. Dan bagi orang yang dah bekerja boleh melalui kaedah SDN dan kaedah PPT lah untuk dapatkan sijil kemahiran. Ini video dah dekat SDN. Kenapa Encik pekerja kurang mahir ke? Cuba baca. Sistem latihan dual nasional SLDN. Ya, latihan kerja sebenar dalam industri. Belajar teori di pusat latihan dan dianugerahkan sijil SKM mengikut tahap kemahiran. Apa-apa bidang pun boleh ke? Apa-apa bidang kemahiran pun boleh. Macam ni boleh? Boleh. Macam ni? Boleh. Ni? Boleh. Sila layari www.bsd.gov.my. SLDN boleh. Okey. Sistem yang saya fikir memang mudah untuk dapat sijil adalah salah satu kaedah SDN tadi lah. Jadi SDN ni kita buat kolaborasi antara institut dengan majikan untuk dapatkan sijil taulihan. Dan saya sebut juga kaedah PPT, video PPT. Tak boleh awak. Sedap ni. Siap. Wah, cepat je. Hebat betul. Mestilah. Saya ada sijil kemahiran Malaysia melalui kaedah PPT. Apa itu PPT? PPT adalah pengiktirafan pencapaian terdahulu pekerja-pekerja yang berpengalaman. Saya dah dapat. 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 Sila layari www.bsd.gov.my. Jadi memang kita galakkan pekerja mohon sijil melalui kaedah PPT. Kaedah PPT tak sukar, tak susah.
apa yang perlu kepada seseorang untuk dapatkan sijil, kita perlukan info daripada pekerja tu, sama ada bukti, memerlukan bukti persijilan dapat sijil melalui kaedah kerja dia, melalui testimoni daripada majikan dia. Kalau dia buka syarikat, dia ada invoice dia ada perolehan, dia ada gambar kerja, ada semua berdasarkan kepada standard yang kita dah bangunkan. Jadi melalui bukti tu, setiap kerja tu boleh mohon sijil melalui kaedah komiti. Kelebihan SKM, I think semua orang dah tahu lah. Bila kita ada sijil SKM dulu, sijil SKM, kenapa kita belajar SKM? Okey, dia ada dua kaedah, ada dua sebab. Kalau kata kita nak concentrate kepada kerja kerajaan, memanglah mana mesti ada diploma, ada degree dan sebagainya. Tapi sekarang melalui kaedah SKM ni juga kita dah mendapat iktirafan daripada GPA, ada SKM tahap 1, tahap 2, tahap 3, dah ada penjawatan dalam perkhidmatan kerajaan. Dulu belum ada. Sebab SKM ni adalah untuk industri, bukan untuk kerja di sektor kerajaan. Jadi kita mohon dengan GPA dah lulus. Ada I think more than 30 penjawatan boleh mohon untuk masuk sektor awam. Itu kelebihan SKM ni. And then sekarang ni kita dah kolaborasi ya. Banyak institut dah kolaborasi melalui SKM juga boleh sambung belajar di MTOL, di UNIMAP, UNITEM, UTSM, Universiti Malaysia Faham. Jadi kita bukan maknanya budak pelajar yang tak masuk universiti, ambil SKM, tak boleh sambung belajar ke peringkat universiti. Sekarang ni memang dah ada jambatan untuk membolehkan pelajar sambung belajar di universiti. Memberi peluang. Okey, kita ada 800 sektor awam dan 415 swasta. Memang banyak. Ini yang memang dah berdaftar dengan JPK dari 1340. Memang banyak. Seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak. Jadi tak bimbanglah kalau kata tak nak belajar. Cuma yang bimbangnya sekarang ni baru-baru ni kecoh 70% pelajar tak nak sambung belajar. Kecoh. Jadi kita sebagai ibu bapa, sebagai ibu kaunseling, I think kena memikirlah budak tak nak belajar. Budak tak nak belajar. Jadi I think saya tak nak sambung saya punya talk sebab diberi 30 minit. Cuma saya nak campaign berkongsi sentiasa menasihat pelajar-pelajar kita menyambung pendidikan. Kenapa? Pada saya, kita belajar di institut kemahiran bukan untuk membolehkan dia belajar untuk mendapatkan ilmu, tapi membolehkan setiap pelajar tu buat itu kita educate dia, kita bagi dia pendidikan. Dia dapat ilmu dalam bidang dia, ada itu kelebihan pada dia. Dia belajar welding, dia belajar pastry, dia belajar cooking, itu kelebihan. Tapi kita perlu educate, perlu mendidik untuk masuk alam pekerjaan, untuk membolehkan pelajar kita bekerja. Saya bertugas sebagai ketua pasukan untuk tandingan kemahiran. Bila masa, kenapa saya cakap itu, saya melatih peserta negara. Tugas saya memastikan peserta negara bila saya bawa di peringkat kemahiran dunia memboleh ingat. Kenapa saya cakap macam itu? Kerana dia melambangkan kemampuan kompetensi pekerja yang ada di Malaysia. Jadi tugas saya adalah tugas yang amat berat, memastikan bila saya bawa pasukan di tandingan kemahiran dunia, memastikan peserta bawa balik ingat. Jadi itu adalah tugas-tugas saya yang penting lah. Jadi masa saya dah tamat, saya buka untuk soal jawab. Dalam membangunkan tenaga kerja yang berdaya saing, di mana dua fungsi utama yang kami harus pikul adalah yang pertama untuk
menyedia dan menjalankan program latihan pra-pekerjaan untuk memenuhi keperluan sektor perindustrian di Malaysia. So yang ini adalah khusus untuk belia ataupun lepasan sekolah. Dan yang kedua adalah untuk meningkatkan taraf kemahiran pekerja untuk sektor perindustrian. So yang ini biasanya khusus kita berikan kepada mereka yang telah berada di industri supaya mereka boleh meningkatkan kemahiran dan dalam masa yang sama boleh meningkatkan pendapatan dan juga ekonomi mereka. Sebenarnya Jabatan Tenaga Manusia ini dia mempunyai sebanyak 32 institut di seluruh negara. Nanti saya tunjukkan di manakah institut-institut tersebut terletak. Dan kursus yang kami tawarkan adalah kursus yang berbentuk teknikal di peringkat sijil, diploma dan juga diploma lanjutan. So ini adalah institut-institut yang berada di Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia. Kami ada satu JMTI, Japan Malaysia Technical Institute. Di sini JMTI dia menawarkan program di peringkat diploma teknologi dan juga diploma lanjutan teknologi. Slide saya tak nampak. Okey. Yang kedua kita ada yang kedua kita ada Advanced Technology Training Center. So sebab itu tuan-tuan dan puan-puan mengenali ATTAC kan. So ATTAC itu adalah singkatan kepada Advanced Technology Training Center. Dalam bahasa Melayunya adalah Pusat Latihan Teknologi Tinggi. Okey, terima kasih. So di ATTAC ni kita menawarkan program di peringkat diploma teknologi dan juga di peringkat diploma teknologi lanjutan. Dan ada juga beberapa ATTAC yang menawarkan program di peringkat sijil. Dan yang ketiga adalah ILP ataupun Institut Latihan Perindustrian. So saya rasa dan saya yakin ramai tuan-tuan dan puan-puan mengenali ILP ini sebab dia bermula lebih awal. Di ILP menawarkan program di peringkat diploma teknologi dan juga sijil teknologi. So ini adalah lokasi di mana Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia berada di seluruh Malaysia. Untuk negeri Johor saja kita ada 4 institut latihan jabatan tenaga manusia. Satu di Batu Pahat iaitu ATTAC Batu Pahat. Kemudian kita ada 3 ILP di seluruh negeri Johor, ILP Pasir Gudang, ILP Tangkak dan juga ILP Mersing. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ada anak-anak yang ataupun murid-murid yang tak mau keluar daripada Johor, kita menawarkan latihan di dalam negeri Johor itu sendiri. Sekiranya mereka ingin berkeluar juga, kita ada juga institut latihan di seluruh negara, termasuk di Sabah dan Sarawak. So setakat ini kita ada 32 institut dengan kapasiti sebanyak 22,200. Dalam satu masa kita boleh menampung seramai kapasiti tersebut. InsyaAllah tidak lama lagi kita akan tambah lagi satu lagi institut, iaitu Institut Latihan Perindustrian di Sirian, Sarawak. So itu dalam proses pembangunan. Mungkin tak lama lagi kita akan mula beroperasi di sana. Okey, ini adalah kapasiti bengkel yang kita boleh tawarkan untuk setiap wilayah. Untuk Semenanjung Malaysia, kita mampu memenuhi permintaan sebanyak 18,340, di mana JMTI boleh menawarkan sebanyak 800 tempat. Di ATTAC seluruh Semenanjung Malaysia boleh menawarkan sebanyak 5,460 tempat. Manakala ILP seluruh Semenanjung Malaysia boleh menawarkan tempat sebanyak 12,080. So ini adalah satu kapasiti yang saya rasa besar dan mungkin
boleh diisi oleh anak-anak kita khususnya daripada negeri Johor ni. Okey. Untuk kapasiti di Sarawak, kita juga mempunyai tempat di sana, di mana ada satu attack di sana iaitu attack Bintulu, boleh menawarkan tempat sehingga kapasiti 720. Di ILP Kota Samarahan sebanyak 720 tempat juga, dan juga di ILP Miri sebanyak 600 tempat. So untuk kapasiti di Sarawak kita mampu untuk memenuhi permintaan sebanyak 2040 tempat lah. Manakala di Sabah kita boleh menawarkan tempat sehingga 1820, di mana kita ada 3 ILP di sana, iaitu ILP Kota Kinabalu, ILP Sandakan dan ILP Labuan. Okey, berikut adalah maklumat persijilan, syarat kelayakan dan juga program. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, di JTM menawarkan 3 peringkat persijilan, iaitu sijil, diploma dan juga diploma lanjutan. Untuk program sijil, dia mengambil masa selama 2 tahun 3 bulan, di mana 2 tahun pelajar akan berada di institut dan 3 bulan pelajar akan berada di industri untuk menjalani latihan industri. Okey. So di sini pelajar akan mendapat 2 persijilan sebenarnya. Yang pertama adalah sijil kemahiran Malaysia tahap 3. So sijil kemahiran Malaysia tahap 3 ni dikeluarkan oleh pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran. Dan pelajar juga akan mendapat satu lagi sijil, iaitu sijil teknologi yang akan dikeluarkan oleh jabatan sendirilah, Jabatan Tenaga Manusia. Bagi program diploma pula, tempoh latihan adalah selama 3 tahun, di mana 2 tahun 6 bulan pelajar akan berada di institut, dan 6 bulan terakhir pelajar akan berada di industri. So di sini pelajar akan ataupun graduan yang tamat latihan dengan jayanya akan mendapat diploma kemahiran Malaysia tahap 4 yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran, dan juga diploma teknologi yang dikeluarkan oleh Jabatan Tenaga Manusia. Bagi program diploma lanjutan, dia mengambil masa selama 2 tahun 6 bulan, di mana pelajar akan mendapat diploma latihan kemahiran Malaysia tahap 5 yang dikeluarkan oleh JPK tadi, dan juga diploma lanjutan teknologi yang dikeluarkan oleh pihak jabatan. So untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kaedah latihan di JTM dia ada komposisi dia untuk teori dan juga praktikal, di mana untuk teori adalah sebanyak 30 hingga 40%, manakala untuk praktikal adalah antara 60 hingga 70%. So maksudnya di sini latihan di ILJTM adalah lebih berfokus pada latihan kemahiran dan hands on. Dan silibus yang kami gunakan adalah berasaskan kepada NOS, iaitu standard kemahiran kebangsaan, standard pekerjaan kemahiran kebangsaan, NOS. Okey. So ada 10 sektor yang kita tawarkan di ILJTM. Sektor latihan yang pertama adalah teknologi kipalan, teknologi pengangkutan, teknologi sivil, teknologi elektronik, teknologi penyelenggaraan elektrik, teknologi pembuatan, teknologi kejuruteraan, teknologi ICT, teknologi percetakan, dan juga teknologi pengeluaran produk. So ada 10 kluster ataupun sektor yang kita tawarkan di seluruh ILJTM seluruh negara. Okey, ini adalah maklumat yang sangat penting. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil perhatian supaya boleh disampaikan kepada anak-anak kita di sekolah nanti. Berkaitan dengan syarat minimum kelayakan kemasukan program sepenuh masa di ILJTM untuk peringkat sijil, diploma dan juga diploma lanjutan. So kita fokus pada sijil dan diploma. Untuk lepasan SPM dan setaraf, okey, untuk peringkat sijil pelajar perlu menduduki SPM dan hanya perlu ada kebolehan 3M tu, membaca, menulis dan mengira.
So ada SPM dan juga ada TKM. Itu saja untuk kelayakan minimum ke ILP bagi program SKM tahap 3. Untuk program diploma di EdTech ataupun di JMTI, so pelajar menduduki SPM dan juga perlu lulus 4 subjek, iaitu Bahasa Melayu, Sejarah, Matematik Tambahan ataupun Matematik, dan salah satu subjek lain. Dan untuk kursus teknologi penyelenggaraan kapal terbang yang kita tawarkan di EdTech Shah Alam, calon mestilah lulus tunggu-tunggu. So ini adalah dia punya kelayakan minimum untuk program diploma yang ditawarkan di EdTech dan juga di JMTI. Dan JMTI kita ada tambahan lagi. Dia sebab dia adalah special sikit JMTI ini. So dia memerlukan 3 subjek yang ada kepujian di dalam mereka SPM, iaitu Bahasa Melayu, Matematik ataupun Matematik Tambahan. Dan utama yang ditawarkan di seluruh ILKBS seluruh Malaysia, yang mana merangkumi teknologi pertanian, otomotif, marine, mechanical, teknologi awam, elektronik, electrical, hospitality, textile, personal, fotografi, teknologi maklumat, teknologi sukan dan juga minyak dan gas. Jadi di setiap ILKBS di seluruh Malaysia ni dia dah clusterkan. So degree safe handling forklift, authorized entry and standby person for confined space, emergency response plans, defensive diving, permit to work, dan banyak lagi lah program-program pendek yang kita laksanakan dalam bidang minyak dan gas itu sendiri, sesuai dengan keperluan yang diperlukan di rapid program itu sendiri. Ini adalah gambaran asas latihan-latihan yang telah kita laksanakan di IKBM Bandar Penawar. Setakat ini kita dah train lebih pada 2,000 orang, tak saya, kursus-kursus pendek yang berkaitan dengan oil and gas di Bandar Penawar itu sendiri. Okay, kemudian saya nak share sedikit kemudahan latihan kemahiran yang kita ada di IKBM Bandar Penawar itu. Saya merupakan lepasan UiTM dalam bidang hospitality, pengurusan pelancongan. Saya sendiri bila masuk IKBM terkejut dengan facilities yang disediakan di IKBM. Bagi saya dia punya kelengkapan yang ada, facilities yang ada jauh lebih baik dan bilangan dia boleh dikatakan hampir one to one bersama peserta lah. Jadi tuan-tuan perempuan tengok di sini contoh kitchen ya. Boleh satu station tu seorang atau 2 orang. Yang mana kalau macam saya dulu belajar di UiTM, satu station tu 6-7 orang, kadang 10 orang belajar untuk masak seekor ayam. Tapi di IKBN kita tawarkan pelbagai kemudahan, up to date dan juga sangat mencukupi untuk bilangan kapasiti yang ditawarkan. Okay, di bidang perhotelan dan juga oil and gas kita boleh lihat di situ. Selain itu, kemudahan fasilitas yang lain kita sediakan di Bandar Penawar seperti Dewan Besar, surau, dewan makan, gelanggang futsal.
Kita bersama dengan Institut Kemahiran Belia Negara Bandar Penawar. Apa nanti kaunselor saya ambil? Kita ada ITBN City Campus. Okey, bagi yang berminat boleh berhubung dengan unit bimbingan dan kaunseling. Kolej Kemahiran Johor Batu Pahat. Oh, banyak masakan ni. Tak ada ke orang nak tolong lagi untuk anak-anak dia macam ni kan? Kadang-kadang kita kesian kan, dia nak buat apa, ke mana nak pergi kan. Dia ales pelayan macam ni. Saya dulu kita dapat juga dulu. Sekolah Menengah Kebangsaan Melgaru Little Brown. Sedikit maklumat tuan-tuan dan puan yang berada dalam dewan ini. Sesi minum pagi telah ada di luar dan kita proses dalam free flow. Tuan-tuan dan puan boleh ambil minuman dan kudapan dan boleh masuk ke dalam dewan. Sedikit juga perkongsian di kiri kanan dewan terdapat pempamer. Kalau tuan-tuan boleh lihat ya, dan saya namakan pempamer. Ada insinyur teknologis kerana tuan pengarah saya bermula daripada bidang teknologi, sambung belajar, akhirnya sampai ke bidang mendapat ijazah dalam bidang kejuruteraan dan ambil satu lagi exam untuk dapat IR di depan, insinyur kat depan. So dia ada insinyur juga, dia ada teknologi juga. Cikgu-cikgu pun tahu sekarang trend untuk orang ambil bekerja. Ada dua jenis orang. Pertama, kita cenderung untuk ambil thinkers, orang pandai untuk kerja kita. Those the thinkers, ABM, mereka akan berfikir Ekonomi untuk Binaan organisasi. Malaysia. Organisasi kecil, dia takkan fikir untuk hire thinkers. Orang yang pandai-pandai ni dia tak fikir lagi. Tetapi organisasi besar, kilang-kilang yang besar dan sebagainya, mereka perlu ada thinkers, orang yang pandai, accountant dan sebagainya untuk mereka bayar dan boleh teruskan organisasi. Tetapi yang banyak peluang pekerjaan ni bukan thinkers, tetapi doers. Orang yang boleh buat kerja. Ilmu. Orang yang boleh buat kerja inilah yang selalu dicari-cari oleh golongan industri untuk bekerja dengan mereka. Anak dia masuk kemahiran, pendidikan dia dari program Sanggar Mesh. Terkejut dia. So dia macam ini sangat besar. Hadirin sekalian, mengumumkan ketibaan yang berhormat Dato' Haji Awak bin Hashim, Timbalan Menteri Sumber Manusia, merangkap menerusi Majlis Pembangunan Kemahiran Kebangsaan MPJK. Diiringi bersama Yang Berhormat Muhammad Khairi bin Mat Shah, Pengerusi Jawatan Kuasa Belia, Sukan Pembangunan Usahawan, Koperasi dan Sumber Manusia Negeri Johor masuk ke dalam dewan. Hadirin dipersilakan berdiri untuk nyanyian lagu Bangsa Johor dan lagu Negaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati bagi kita semua kasihi Yang Berhormat Datuk Haji Awang bin Hashim, Timbalan Menteri Sumber Manusia. Satu tepukan yang gemuruh untuk Yang Berhormat Datuk. Berbahagia Datuk-datuk, ketua-ketua jabatan yang turut bersama dengan kita pada tengah hari. Mengakhirkan belajar yang cemerlang, kita juga harus memiliki belajar yang berkemahiran, malah menjadikan pilihan kerjaya berasaskan kemahiran sebagai satu pilihan utama. Sebelum saya mengakhiri ucapan pada tengah hari ini,
Cubalah serangkap pantun, kalau orang Johor dia kena pantun itu. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di atas sekan. Selamat datang yang berhormat Datuk Johor ucapkan. Agenda TVET kita perjuangkan. Saya sekali lagi mewakili Kerajaan Negeri mendoakan Yang Berhormat Datuk. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mempromosikan NCOS, National Council of Occupational Safety and Health, ataupun Majlis Kebangsaan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, yang di bawahnya ada NIOSH, ada DOSH dan sebagainya, yang kita fokus semua sektor yang melibatkan keselamatan, kesihatan para pekerja dalam semua sektor dalam negara ini. Sebab itu bila meletuknya loji Petronas di Pengerang, I'm the first came down to the loji Pengerang jadi yang mati 5 orang, ingat tak? Dan saya nak dapatan pada siasatan itu untuk didedahkan hantar kepada saya untuk saya melihat punca-punca di segi supaya perkara-perkara ini kita atasi. Mungkin kelalaian manusia menyebabkan berlaku insiden yang tidak dijangka. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya resmian jelajah outreach TVET 2022. Saya menyertai program TVET outreach ini. Yang pertamanya, saya nak test diri saya ni, walaupun umur 50 lebih dah, boleh tak naik motor? Naik motor bersama dengan orang muda. Saya challenge myself. Saya cabar diri saya, boleh atau tidak? Alhamdulillah, sampai dekat sekarang ni tak ada kolek lagi dah. Yang keduanya, sengaja saya menyertai, walaupun sekretariat dah bagi tahu, saya boleh datang dengan kereta. Saya nak tengok pelan dasar TVET yang kita telah bina di peringkat pusat. Sebab tu saya pergi ke setiap pusat-pusat institusi TVET di seluruh negara. Dan Johor ini saya ingat dah negeri yang ke-5 ataupun ke-6. Nanti saya nak bagi satu kredit lain, hanya depend on institusi TVET yang ada di kementerian-kementerian. Johor sudah mula di peringkat sekolah Form 4, Form 5 dah bermula. Saya kata kita akan start from Form 1, insyaAllah.
Saya akan cadangkan perkara ini. Kita ada sekolah Tibet sehingga ada Universiti Tibet. Yang ni hampir kepada Universiti Tibet. Yang awam ni UniKL di bawah KPLB. Sebab mereka ijazah Tibet, pendidikan Tibet ini, master dan degree tak ada lagi dekat Malaysia. Last week saya turun ke EduCity. Tapi dia private university lah. Yang alhamdulillah akan tumpu kepada sistem pendidikan Tibet. Bila saya cek rupanya hak kerajaan juga. Universiti ni khazanah punya. Kerajaan. Cuma itu sinking fund yang kita guna. Ketika kita dalam keadaan kritikal, kita guna masa-masa yang waktu ketika kita menghadapi pandemik COVID-19 ni. Anak-anak muridnya selepas mereka tamat dalam perjalanan selepas SPM kelak. Jangan ingat kita tak berapa bagus dalam bidang akademik, kita dah tak ada masa depan. No, tidak. You're wrong. Tibet lebih luas, lebih banyak tawaran pekerjaan di masa hadapan dengan skill-skill yang ada ini. Oleh sebab itu saya menyarankan kepada ibu bapa supaya educate ataupun beri garis panduan, beri panduan kepada anak-anak kita. Kamu ada lagi channel, saluran yang boleh mencipta masa depan. Bayangkan Chashman, sebuah bangunan gaji 20,000 ke atas. Masa dia mengaji bukan bagus sekolah akademik. Alright. Gaji 20,000. Chashman is a professional. Tapi not based on academic. Itu baru saya sebut Chashman. Wireman, macam-macam lagi lah. Aquaman, Ultraman, Superman lah. Macam-macam ada. Ini mengaji. Jadi saya harap kita tengok dunia hari ini memperlihatkan bahawa kejayaan sebuah negara bukan diukur dengan prestasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, bilangan syarikat multinasional dan kemajuan teknologi semata-mata, tetapi diukur daripada kuantiti dan kualiti pembangunan modal lisan melalui latihan kemahiran serta insaniah yang holistik. Patutlah dia maju pun. Jadi Kementerian Pembangunan Semua Manusia dan juga Jabatan Pembangunan Kemahiran memainkan peranan yang signifikan dalam hasrat kerajaan untuk mencapai matlamat Rancangan Malaysia ke-12, membangunkan bakat tersedia masa hadapan. Semua sektor perlu kepada pekerja-pekerja berkemahiran ini. Saya tahu time ni time makan dan mata pun tak berapa nak celek. Ada yang tutup sama. Jadi dia orang bagi tag kat saya ni, suruh saya baca. Dengan itu penglibatan institusi tertiary di bawah Accreditation Malaysian Qualification Agency ataupun MQA juga dilihat menerusi kerjasama dengan institusi tahfiz dalam menambah serta mempelbagaikan kemahiran pelajar tahfiz melalui kerjasama strategik dan pengambilan pelajar tahfiz dan program-program diploma dan ijazah yang mereka tawarkan. Perlu teruskan hidup kita. Jadi kebetulan kita dah masuk negara industri ataupun negara yang akan menjadi negara industri. Pak Puan Bosah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri 3-4 bulan yang lalu. Jadi kita kena tumpu termasuk dalam satu sistem pekerjaan yang baru yang kita tak pernah fikir masa kita menghadapi pandemik COVID-19, iaitu gig economy, Panda, Grab Car dan sebagainya. Itu service oriented. Dalam gig economy, satu pendapatan baru, satu sektor baru dalam pembangunan ekonomi negara yang disebut ini, yang terdiri daripada kalangan kaki tangan agensi berkaitan Tibet awam seperti Jabatan Pembangunan Kemahiran, Jabatan Tenaga Manusia dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Saya berharap program ini menjadi salah satu one-stop center perkongsian maklumat yang tepat dan terkini mengenai peluang-peluang pengajian Tibet di Malaysia kepada masyarakat setempat. Orang tak tahu kata Tibet ni. Jadi inilah promosi
Salah satu daripada promosi memperkenalkan kepada masyarakat bahawa sistem pendidikan Tibet ini lebih baik masa depannya. Ialah satu kelas 40 orang yang dapat bagus dari akademik, mungkin bagus 1 sampai 10. The rest one, bukan kata dia tak bagus, tapi dia tak termasuk dalam number yang terbaik sampai ke 10. Tapi dia ada talent yang kita tersembunyi. Bagaimana kita nak gerung talent dia? Tibet kan? Kadang-kadang dia dapat bagus dalam bidang akademik, pergi-pergi bagian Tibet dia fail. Dia tak berminat. Tapi dia tak bagus dalam akademik, dia pergi dalam bidang Tibet. Dia jadi seorang yang bagus. Ingat tak saudara Zul yang pas 3 years ago dia dah buat remote control, start kereta kat sana, dia boleh start kat sini roboket yang ada di Rawang. Dia tak ada sijil, tapi dia mempunyai kemahiran. Sedangkan sekarang jenis remote control start kereta ni baru menjadi satu kemajuan. Dia pas 3 years ago, tapi kita tak menilai sebagai aset negara, tak menilai, tak bagi saja pengiktirafan. Dia bahkan Dato' Haji begitu saja aset negara. Jadi ini yang sedang kita nak kembalikan balik penilaian-penilaian aset negara. Banyaklah saya tak nak baca program Jelajah Outreach Tibet 2022 ini. Program Jelajah Outreach Tibet 2022 di Attack Melaka yang pertama. Yang keduanya kami singgah di program Jelajah Outreach Tibet di ILP Selanda. Yang ketiga kami singgah di Jelajah Outreach di Kolej Kemahiran Tinggi Ledan. Program Outreach Jelajah yang dianjurkan di Persada Johor Darul Takzim dengan lafaz mulia kalimah yang mulia Bismillahirrahmanirrahim. Sirahlah berkatilah. Sekian, terima kasih. Majlis melakukan terima kasih dan Ijin Budi atas ucapkan pada rasmian itu tadi. Seterusnya majlis mempersilakan Yang Berhormat Timbalan Menteri Sumber Manusia untuk terus kekal berada di pentas utama bagi acara seterusnya. Majlis dengan penuh takzim Yang Berhormat Tuan Muhammad Hairi bin Mat Shah dan Yang Berusaha Teknologi Kamar Zaman bin Haji Malali untuk naik ke pentas utama bagi mengiringi yang Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sri Menanti Muar. Seterusnya Saudara Muhammad Izzat Nanih bin Saharudin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seberang Batu Pahat. Seterusnya, Saudara Isyad Syakiri bin Harun Izan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Kerang Pontian. Apa ni? Apa ni nak pergi? Nak buat kerja mana? Datang. Oh, kuis dia aja. Okey, teruskan. 1, 2, one more. 1, 2, okey. Seterusnya, Saudara Jana Muhammad anak lelaki Tangga Separat dari Sekolah Menengah Kebangsaan Permas Jaya 2, Pasir Gudang. Depan, get ready. 1, 2, one more. 1, 2, okey. Dan akhir sekali, Saudara Muhammad Ahmad bin Dasman dari Sekolah Menengah Kebangsaan Secucu Baru diwakili oleh gurunya.
Seterusnya penyampaian sesi penghargaan kepada rakan strategik Tibet 2022 dimulakan dengan Jabatan Tenaga Manusia. Dipersilakan Yang Sri Syakir bin Ahmad Syakir, Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Manusia. Seterusnya, Jabatan Pendidikan Negeri Johor dipersilakan Yang Sri Mat Said bin Ahmad Naimon, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Seterusnya, Institut Latihan Kemahiran Belia dan Sukan dipersilakan Encik Muhammad Saifuddin bin Zakaria, Pengarah Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Bandar Penawar. Seterusnya, Majlis Amanah Rakyat MARA dipersilakan Yang Berusaha Insinyur Teknologi Tuan Haji Nuriman bin Yusof, Pengarah Bahagian Kemahiran dan Teknikal MARA. Okey, panjang depan, get ready, 1, 2, one more, 1, 2. Dan akhir sekali, Giat MARA dipersilakan Teknologis Ahmad Hamdi bin Ibrahim, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Giat MARA. Dipersilakan Teknologis Dr. Nur Hisham menjalani mewakili Jabatan Tenaga Manusia. Terus macam Manik dengan Tasha. Dipersilakan Encik Muhammad Zaid bin Muhammad Awal mewakili Institut Latihan Kemahiran Belia dan Sukan. Tapi luar juga. Tambah ke pulang. Budak okey dulu untuk ini. Benar ramai men. Jadi 1, 2, one more, 1. Itu je. Semua tak main tapi dah jauh. Silakan Encik Muhammad Rozi bin Aufi mewakili Giat MARA. Jadi depan 1, 2, one more, 1, 2. Dan akhir sekali Encik Suhaimi bin Abu Ghani mewakili Siti R&D Rumah Kosis Suria Berkat. Ni biasa di penutup ni betul juga yang sadar kot. Yelah sebab dia Salam satu-satu. Depan depan, get ready, 1, 2, one more, 1, 2. Satu pegawai negara sekalian dari Kementerian Sisi Perdagangan dalam program Jelajah Tibet Peringkat Negeri Johor melalui unit strategik modal insan Negeri Johor yang akan berlangsung dari 28 hingga 29 Ogos 2022. Untuk itu majlis dengan segala hormat yang mempersilakan Muhammad Datuk Haji Awam bin Hashim untuk menyerahkan kepingan puzzle lokasi terakhir Persada Johor bagi melengkapkan program Jelajah Orange Tibet 2022 kepada Yang Berhormat Tuan Muhammad Haidi bin Masya. Dipersilakan. 2, 3. Find your safe. Final dalam kotak. Bagi dia cari ni betul final lah. Okey depan, okey depan.
Kita bukan ni lah. Aku dah. Jarang bos. Dia pakai lagi. Boleh. Di mana kita ada sidang media bersama press. Mohon maaf. Di sini. Dipersilakan untuk semua tetamu bergerak untuk diawakan. Sementara menunggu yang berhormat biar ada PC tu. Program jelajah Awish dengan ditunggu pada hari ini. Bunda Seroja di atas para yang dihitung keberangan. Anda kata tersiap bicara. Kemaafan jiwa kami mohonkan. Semoga berjumpa di lain ketika. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode kali ini sampai ke penghujungnya. Jangan lupa subscribe, like dan share channel ini untuk kebaikan bersama. Pada yang telah subscribe, saya ucapkan berbanyak terima kasih. Salam dari Pesada Johor. Sampai jumpa lagi di episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.